Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Okay, kali ni aku nak share ke korang tentang apakah masalah yang aku hadapi pada kereta ni, unit aku ni, selepas aku dah gunakan lebih 10,000 kilometer. 10,000, okay, 10,000 kilometer. Jadi kalau kau nak tahu dan mungkin boleh jadi panduan untuk korang memiliki kereta ini, boleh tekan like dan subscribe. Nanti kita jumpa sekejap lagi dalam YouTube channel Mawi TV. Okay guys, aku akan senaraikan apa masalah yang aku hadapi dengan kereta ni sepanjang 10,000 km dan juga 6 bulan pemilikan kereta ni. Okay, selain daripada masalah nak bayar bulan-bulan lah, tapi mujurlah ada moratorium, jadi tak adalah aku perlu bayar beberapa bulan ni. Okay, jadi itu bukan masalah dia. Jadi kalau kau beli, kau perlu berhadapan dengan masalah lah nak bayar tu. Semua orang akan berhadapan dengan masalah kecuali korang beli cash lah. Okay, masalah pertama yang aku hadapi sepanjang aku memiliki kereta ini adalah dia punya VTS. Okay, Toyota VTS aku ada masalah. Dan aku lihat dalam komen-komen dalam grup Facebook, aku dapati ramai juga yang sebenarnya berhadapan dengan masalah ini. Dan dia sebenarnya mungkin ramai lagi yang bermasalah dengan perkara ini, tapi sebab dia orang ni mungkin tak pernah pun install VTS tu, ataupun dia orang tak tahu pun apa password VTS tu. Okay, jadi pada aku mungkin SA tak ambil cakna lah bagi tahu kepada pembeli-pembeli tentang VTS ni. Jadi masalahnya ramai yang tak tahu, sedangkan mereka dapat benda ni adalah percuma, dibekalkan oleh pihak Toyota secara percuma untuk tahun pertama. Installment subscribe dia, okay, langganan dia. Jadi masalahnya adalah dia tak mengesan kereta aku di mana-mana. Jadi aku pernah pergi ke Toyota 2 kali untuk betulkan masalah ni, dan aku pernah call HQ untuk VTS ni, dan masalah tu pun selesai. Ini adalah satu-satunya masalah yang terbesar yang aku hadapi dengan aku punya Toyota Vios. Okay, sebelum aku teruskan, korang akan menghadap muka aku je sepanjang sepenuh video ni. Jadi jangan bosan, jangan cakap aku nak tayang muka ke nak tayang kereta. Okay, terpulang pada korang lah. Jadi kalau tak suka, kau boleh off lah. Okay, boleh buka video lain lah kan. Okay, pertama. Yang kedua, masalah yang aku rasa semua orang akan hadapi bila beli Toyota Vios ni adalah masalah pintu. Okay, masalah pintu, terutamanya pintu driver yang tak ketat. Okay, susah nak ditutup. Okay, maksudnya perlu cuba sekali, 2 kali baru dia boleh tutup, terutamanya untuk driver. Sedangkan yang lain-lain ni agak mudah, agak macam biasalah penutupan dia tu. Tapi ada juga yang kata masa cermin tak turun susah, bila cermin turun senang pula. Memanglah sebab dia ada fizik kat situ. Okay, jadi kalau kau buka cermin kemudian kau turunkan, memanglah senang nak tutup. Sebab dia tak adalah isu mampatan udara ke bla bla gitulah. Takkan nak pernah cerita semua benda tu kan, aku pun tak faham. Jadi pintu ni dulu masa aku pakai Honda City pun, bila pergi service center cakap pintu driver tak susah nak tutup. Okay, jadi apa yang dicakap oleh service center masa tu di Honda, nanti lama-lama dia lembut, dia okey. Walau otak dia 5 tahun aku pakai tak pernah pun okey, sama je, mesti sangkut juga kalau tutup tu. Okay, tapi lepas aku pakai expander lebih kurang nak sebulan ni, aku bersyukur lah. Kereta ni hanya tak boleh, yang susah nak tutup pintu driver je. Pintu lain okey. Sedangkan expander keempat pintu tu susah nak tutup. Jadi bila aku dah terbiasa tutup expander tu dengan agak kuat, yang ni aku dah tak ada masalah dah. Mungkin dah terbiasa lah guna daya yang lebih kuat. Tapi lama-lama takut jahanam lah pula pintu ni kan. Okey, itu masalah yang kedua aku dapati semasa aku menggunakan kereta ni. Okey, selain yang ketiga, masalahnya masih lagi masalah pintu. Kali ni bukan sebab tak boleh tutup. Yang ketiga adalah masalah pintunya tak ada damper, tak ada penahan. Okey, ini menyusahkan, terutama bila orang yang kadang-kadang first time naik kereta aku, ataupun anak-anak aku yang
buka pintu, terutamanya di mall ke, sebelahnya ada kereta ataupun sebelahnya ada dinding. Okay, rumah yang betul-betul kita parking boleh masuk 2 kereta. Okay, jadi bila dia tertolak kuat sikit, kedegang. Okay, macam hari tu anak aku, kita orang pergi Aeon. Okay, jadi anak aku tertolak pintu tu agak kuat, jadi terkena mes kat sebelah. Okay, jadi aku tengok-tengok, tak ada kesan. Jadi aku buat tak tahu je lah. Okay, kalau ada kesan tu sebab salah juga, tapi memang tak ada kesan. Tapi aku risau benda ni akan menjahanamkan harta aku dan juga harta orang lain. Jadi kalau kau perasan, memang kalau buka orang yang tak biasa guna ataupun budak-budak yang mungkin tak faham, okay, dia buka benda tu akan zoom laju. Okay, itu masalah yang ketiga aku hadapi dengan Toyota Vios ni. Okay, yang keempat, masalah yang aku rasa semua orang juga hadapi adalah dia punya ni, panel meter ni. Okay, kalau waktu tengah hari, kalau kau tengok video-video aku yang sebelum ni pun, korang akan dapati bahawa gambar tu kurang jelas. Okay, sebab pada aku puncanya adalah kedudukan meter ni. Kalau aku bandingkan dengan expander deep dekat dalam. Okay, yang ini sebenarnya dia tak begitu deep. Jadi dia punya skrin lapisan dekat luar tu ada reflect kepada cahaya, terutamanya pada waktu tengah hari yang agak panas. Okay, jadi itu pada aku sedikit mengganggu lah tumpuan bila kita nak mandu, nak tengok data-data dekat dalam odometer ni. Okay, itu masalah yang keempat. Okay, masalah yang kelima, aku rasa masalah yang kelima, walaupun aircon ni tengah ni kuat ni, yang tengah ni kuat, tapi aircon di kiri kanan ni pada aku terlalu slow. Okay, jadi kalau engkau bawa orang penuh di belakang, okay, dengan aircon tengah ni adalah untuk orang belakang, kita buka dia berdongak sikit, kedudukan aircon ni pun pada aku macam agak tak sesuai lah. Okay, jadi bila kita mendongak sikit untuk orang belakang, jadi kita bergantung pada aircon tepi. Jadi aircon tepi ni kadang-kadang terlalu slow pada aku lah, terlalu perlahan. Cuma muncullah aircon tengah ni agak kuat dan agak sejuk. Cuma bila waktu panas lah pada aku akan rasa macam aircon ni macam tak fungsi lah. Dia macam gitu. Alright. Jadi pada aku, walaupun kau tak nak bagi aircon dekat belakang ni, jadi tolong bagi kuat sikit dia punya aircon sisi ni lah. Ni pada aku. Okey, masalah lain yang aku hadapi dengan kereta ni. Okey, masalah seterusnya adalah berkaitan dengan, kalau kau tengok, nampak tak cermin belakang tu? Okey, cermin belakang tu, bukan cermin belakang lah, sebenarnya seluruh cermin ni, kalau awal pagi atau waktu lepas hujan ataupun waktu yang berkabus, okey, kereta ni akan berkabus dia punya cermin. Okey, pada aku dia sedikit mengganggu pemandu-pemandu bila dia berkabus, terutamanya awal pagi lah. Okey, dia akan membahayakan dengan cuaca yang sedikit gelap, mungkin awal pagi pukul 6 hampir pukul 7 tu. Okey, kemudiannya dia punya kabus tu melindungilah pemandangan kita. Jadi ada yang tanya sebenarnya kabus ni puncanya dari mana. Aku pun tak pasti sama ada daripada aircon ke, suhu luar ke. Jadi aku tak pasti kenapa, tapi memang agak berkabus dalam situasi-situasi tertentu. Memanglah semua kereta pun berkabus, tapi pada aku kabus tu masih lagi belum masih mengganggu lah sedikit pemanduan. Okey, nak kata ianya teruk berbanding kereta lain, aku mungkin kata iya juga. Berdasarkan pengalaman menggunakan beberapa kereta, aku rasa yang ni agak sedikit teruk lah masalah kabusnya. Okey, sebab ramai juga yang komen dekat aku punya YouTube channel mengatakan bahawa dianya agak berkabus. Okey, masalah lain yang boleh kita sebut adalah masalah tentang auto lamp dia. Okey, auto lamp dia ni sebenarnya ada masalah, ianya sensitif. Kalau sehingga kau buat yang paling tak sensitif pun, level 1 pun, dia masih lagi agak sensitif. Okey, itu satu masalah lah. Tapi masalahnya bila keadaan hujan, yang sepatutnya kita akan buka lampu sewaktu hujan yang agak lebat dan cuaca yang agak mendung, lampu auto ni tak menyala. Okey, lampu auto ni tak menyala. Jadi korang terpaksa pusing ianya kepada manual. Kadang ada orang macam terganggu lah bila kau terpaksa kau selama ni biarkan dia auto. Kesannya bila kau terpaksa buat secara manual, takut akan datang korang akan rasa macam takut kau lupa nak kembalikannya kepada auto. Mungkin akan datang yang
waktu malam tiba, waktu malam kau bawa, kau tak sedar sebenarnya lampu kau tu tak hidup. Sebab selama ni memang dia auto. Okey, dan tentang sensitivity lampu ni juga pada aku, kadang-kadang bila kau parking dalam rumah yang mungkin rumah kau ada awning yang agak panjang, ataupun kawasan-kawasan yang teduh di bawah pokok, automatik lampu akan menyala. Okey, walaupun pada sensitivity yang paling rendah iaitu level 1 masih lagi menyala. Jadi kadang-kadang ianya mengganggu juga. Tapi sebenarnya boleh je setting kepada manual. Okey, tapi benda dah auto kan, kita malas lah nak usik-usik. Okey, jadi itu antara masalah lain yang aku hadapi dengan Toyota Vios ni. Okey, itu je yang aku rasa masalah yang aku hadapi tentang Mitsubishi pula, Toyota Vios ni. Okey, dari segi kualiti tak ada masalah sebenarnya. Dari segi isu-isu minor dan major pun aku tak jumpa. Muncul tak ada bunyi tikus ke bunyi apa ke dalam ni, memang tak ada. Aku bersyukurlah dari segi aspek itu. Mungkin dari segi aspek design beberapa perkara tu mungkin sedikit kurang baik dan boleh diperbaiki. Dia bukan satu perkara yang buruk, cuma mungkin benda yang boleh ditambah baik untuk jadi kereta yang lebih sempurna. Okey, jangan pula nanti ada komen beli kereta segmen B bla 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 tapi nak macam-macam kan. Okey, kau tak faham. Aku rasa orang yang macam ni jenis tak faham. Kalau kita cakap servis kereta mahal, servis sendirilah. Lah bodohnya korang ni. Kadang aku nak cakap macam tu lah. Tapi mujurlah aku dapatlah kontrol balas komen korang dengan agak ni lah, bertenang lah kan. Sebab kadang ada orang ni macam tak tahulah apa masalah dia. Membatak dia tu melampau sangat kadang-kadang kan. Kita ni cakap supaya ada penambahbaikan. Okay, mungkin kita boleh jadi sama-sama jalan penyelesaian. Apa cara nak selesaikan. Bukan servis antara servis ke pusat servis mahal lah, bayar upah dia, buat sendiri. Okay, baiklah. Alright, okay, itu je yang aku nak share hari ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sokong aku sehingga 10,000, bukan 10,000 subscriber, 10,000 kilometer. Okay, bye.